Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan media, rakan-rakan semua daripada social media. Hari ini 15 Disember 2023. Saya mulakan sedikit pengenalan ya. Semalam jam lebih kurang 5 hingga 5.30 petang 14 Disember 2023, Salim Iskandar telah mendapat panggilan telefon daripada pihak PDRM berkaitan dengan satu laporan polis terhadap beliau yang telah dibuat berkenaan satu posting di X, dulu dikenali sebagai Twitter, yang mana Salim Iskandar telah pun membuat siapan ini, iaitu alamak apa kes ini, tanda soal, pelantar kasih taruh. Di dalam siapan tersebut ada dinaikkan atau dimuat naikkan 4 gambar, iaitu SD yang bertarikh Jun 2020 berkenaan kelakuan yang membabitkan pada waktu itu belum jadi Perdana Menteri, sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Pada 14 Disember semalam itu jugalah pihak polis telah cuba mendapatkan kehadiran Salim Iskandar bagi merekod keterangan. Salim Iskandar telah menyatakan berkali-kali kepada pegawai polis bahawa beliau akan hadir, cuma hanya dapat hadir pada hari Isnin. Pihak polis mula-mulanya bersetuju pada hari Isnin tersebut, 18 Disember 2023, tetapi kemudiannya jam lebih kurang 10.45 malam semalam, membawa kepada lebih kurang 11 malam semalam, 4 orang pegawai atau anggota polis dari unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman telah hadir di hadapan rumah Salim Iskandar dan telah menyatakan perlu juga pergi ke Bukit Aman, perlu juga pergi ke Dang Wangi. Salim Iskandar telah memberi kerjasama, tidak membuat sebarang halangan, telah pun bersetuju untuk hadir bersama mereka. Jam lebih kurang pagi ini saya mendapat pengesahan daripada pegawai penyiasat bahawa pegawai penyiasat atau pihak polis akan memohon reman selama 4 hari. Jam 10.30 pagi ini saya hadir untuk permohonan reman beliau. Pihak polis telah memohon reman selama 4 hari atas beberapa alasan, antara lainnya untuk merakam percakapan, mengambil gambar, cek peranti-peranti yang berkaitan dan juga melakukan siasatan-siasatan lain. Ada 8 alasan yang telah diberikan oleh pegawai penyiasat. Kami Peguam telah membantah permohonan tersebut dengan menyatakan beberapa perkara, antara lainnya bagi kes-kes sebegini rupa sebenarnya tidak perlu ada reman pun, sebab boleh saja dirakam percakapan, boleh saja diberikan keterangan dan boleh saja diserahkan peranti seperti mana kes-kes biasa lain berkaitan Seksyen 509. Untuk makluman rakan-rakan media, untuk makluman mereka-mereka yang berada di social media, ada siasatan ini diklasifikasikan buat sementara waktu ini di bawah 3 peruntukan undang-undang. Pertamanya Seksyen 509 Kanun Keseksaan, iaitu fitnah jenayah. Kedua, Seksyen 233 Akta SKMM, Akta 588, dan satu lagi Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. So, 3 siasatan sedang dilakukan. Setelah mendengar permohonan reman dan setelah mendengar bantahan daripada pihak kami, Tuan Magistrate yang bijaksana telah menyatakan reman sekadar 1 hari saja mencukupi. So, tidak dibenarkan reman 4 hari, dibenarkan reman 1 hari. Bermaksud dari segi perundangan, insya-Allah jam 5.30 6 petang ini Salim Iskandar akan dibebaskan daripada tahanan reman. Dan Salim Iskandar telah memberi aku janji melalui saya kepada pihak mahkamah, dan juga beliau menyatakan sendiri kepada pegawai penyiasat akan sentiasa memberikan kerjasama sekiranya diperlukan. So, itu setakat hari ini mengenai kes Salim Iskandar yang saya boleh maklumkan. Cuma saya nak ambil kesempatan ini sebab rakan media pun dah sampai, rakan-rakan pun ada di sini. Saya memohonlah kepada kerajaan hari ini, tepatilah janji-janji anda pada satu ketika waktu dulu, terutamanya mengenai kebebasan untuk bercakap, kebebasan memberi kenyataan, kebebasan membuat statement. Bukankah kerajaan yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan kerajaan yang berpaksikan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu kenyataan dan bebas membuat kenyataan dan sebagainya. Ada juga yang menyatakan bahawa kebebasan untuk memberi kenyataan, kebebasan untuk berucap itu tidak bermaksud kebebasan untuk maki hamun, fitnah dan sebagainya. Saya bersetuju, tetapi pada masa yang sama, lihatlah kepada apa yang telah dinyatakan atau diciapkan oleh Salim Iskandar tersebut. Bukankah ini boleh diperolehi oleh rakyat Malaysia kebanyakannya tanpa perlu pergi jauh pun? Dan kalau betul lah ini tidak benar, maka pihak yang buat SD ini haruslah ke hadapan. Maka pihak yang sepatutnya menjawab
bukanlah Salim Iskandar, tetapi pihak yang sepatutnya menjawab adalah yang patut menjawab adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. So, minta maaf, saya tahu pihak polis lakukan kerja anda dan kita hormati agensi penguatkuasaan seperti PDRM, tetapi pada masa yang sama lakukanlah dengan betul. Dan saya mohon supaya janganlah mana-mana agensi digunakan atau dikudakan oleh orang-orang yang berkepentingan dan atau orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk bersama dengan Perdana Menteri. Sekian, 1 hari saja reman dibenarkan, siasatan masih dijalankan. 3 peruntukan, Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil dan juga Seksyen 233 Akta SKMM Akta 588. PDRM mohon 4 hari. Mahkamah bersetuju dengan bantahan kita. Mahkamah telah memberikan hanya 1 hari. 5.30-6 petang ni Salim Iskandar akan dibebaskan dari reman, kecuali kalaulah ada permohonan-permohonan lain yang kita belum dapat sangkakan buat masa ini. Terima kasih kepada rakyat Malaysia dan saya mohon kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Salim kan mengenali orang yang dalam isu Adi Azmi. Adakah Tuan Salim kenal orang yang berakuan sumpah itu? Of course, itu merupakan salah satu perkara yang saya rasa pihak berkuasa akan siasat. Tetapi sekadar yang dimaklumkan oleh Salim kepada penyiasat awalan semalam dan juga pagi ini, beliau menyatakan perkara ini sebenarnya boleh dapat di media sosial anywhere. So kalau type SD je berkaitan Anwar Ibrahim akan keluar benda ni. So saya rasa macam saya kata tadi, persoalannya bukan sama ada kenali atau tidak orang yang buat SD ini, tetapi persoalannya adalah kenapakah tiada tindakan terhadap orang ini oleh Perdana Menteri. Itu yang ramai sebenarnya persoalkan. Sebelum ni ada ambil tindakan kepada SKMM, adakah kes ni Tuan Rafiq juga akan ambil tindakan kepada pihak penguatkuasa? Tindakan terhadap SKMM, sebenarnya Salim telah pun membawa SKMM dan Kerajaan Malaysia ke mahkamah. Sekarang ini itu adalah berkaitan dengan penyahaktifan ataupun line telefon dia telah dipotong atas arahan katanya Maxis dan Celcom, atas arahan SKMM, yang itu sekarang ni berada di mahkamah. Ujahan pun belum mula lagi, baru penukaran dokumen affidavit dan sebagainya. Untuk kes ini masih awal lagi untuk kita jangkakan apa yang kita perlu buat. Saya nak maklumkan pihak polis memang ada kuasa untuk menyiasat, yang tu kita tak nafikan. Cuma kita mohon supaya pihak berkuasa ni kena give and take lah sedikit. Sebab Salim dah bersetuju untuk hadir pada waktu pagi 18 hari bulan Disember 2023. Tapi kenapakah perlu dibuat sebegitu? Malam 10.45, 11 malam datang ke rumah, bawa dengan ke petrol car. Dia seolah-olah macam ada seorang menteri tu dulu janji kalau bercakap pasal kerajaan akan sampai petrol car. Dulu dia kata kata-kata saja. So akhirnya kata-kata itu menjadi realiti. Ada rampasan dibuat? Rampasan yang dibuat setakat ini yang saya dimaklumkan adalah berkaitan dengan peranti ataupun telefon yang digunakan oleh beliau untuk buat siapan atau tweet post tersebut. So far posting itu tidak diturunkan? So far posting tidak diturunkan. Posting itu boleh dilihat dan of course ada perundangan atau undang-undang yang berkenaan posting-posting tersebut yang boleh dilakukan, tapi itu terpulang pada pihak berkuasa. Tapi posting itu masih wujud. Alamak, apa kes ini? Pelantar kasih taruh. Media sosial tidak disekat juga. Media sosial beliau tidak disekat. Cuma telefon beliau, 6 line telefon beliau sebelum ini telah pun diaktifkan atau pun dipotong. Siasatan dibuat atas laporan orang awam ke apa? Dimaklumkan siasatan dibuat atas laporan orang awam. Boleh tahu berapa banyak laporan yang diterima? Laporan satu saja. Satu laporan saja. Seperti mana dimaklumkan oleh pegawai penyiasat, satu laporan saja. Baik, terima kasih semua rakan-rakan penguasa rakan media. Terima kasih kepada semua yang berada di media sosial. Saya mohon anda semua, kalau terlepas bas tadi, pihak PDRM mohon 4 hari, pegawai penyiasat mohon 4 hari, tetapi mahkamah hanya benarkan 1 hari sebab bersetuju dengan permohonan kita bahawa sebenarnya yang diperlukan adalah untuk merakam percakapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.